Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Nurul Tasnim binti Muhammad Azam. You can call me Tasnim. My metric number is 19BB05017. So there are evidence from Al-Quran and Hadith that talk about zakat on income. So first from Al-Quran, from Surah Al-Baqarah verse 267, which means all believers donate from the best of what you have earned and of what we have purchased for you from the earth. Do not pick out worthless things for the nation, which you yourself will only accept with closed eyes. And now that Allah is self-sufficient, praiseworthy. This verse was narrated from Jabir that Rasulullah SAW had ordered the people, the believers, to pay zakat fitrah with dates. Then came someone who paid zakat with bad things. This verse means we must try to find a halal way of seeking wealth. We have to pay zakat when it reach at a certain amount, and we have to give the poor the most worthful and beautiful goods or services. So from the evidence from hadith riwayat Abu Dawud, Prophet SAW said, which means no one who work to get rich through illegal way and he spend it with expectation getting a blessing from him, and not charity it in the hope that it will be accepted, nor will it leave it as an inheritance after he died, unless it is applied to hell. This means this hadith means we must give lots of alms, sadaqah. The more property we gain, the more we should spend on the right direction. All wealth belongs to Allah. We are just human beings as Allah's Khalifah in property management in the right way. Assalamualaikum, saya Syarmila binti Suzaimi. My metric number 19BB05005. So now we will discuss about zakat on income. Al-Mal Al-Mustafad. Okay, so generally Muslim who meet nisab's requirement are mandated to contribute 2.5% of their income as zakat. Their income include all type of wages, remuneration, payment or proceeds obtained from their work, such as salaries, bonuses, commission, royalties, freelance payment and retail income. Pada masa kini, pendapatan dari segi gaji, upah, keuntungan dan pendapatan profesional menjadi sumber hidup terpenting bagi majoriti penduduk umat Islam. Jadi, banyak persoalan yang timbul tentang isu zakat pendapatan ni. Jadi, kita rungkai sikit the important conditions that must be observed while imposing zakat on income in general. Yang pertama adalah pemilikan penuh. Setiap orang Islam yang berumur tertentu yang memiliki hak milik penuh dan sah atas aset yang cukup wajib untuk dibayar zakat. Okey, yang kedua adalah fulfilling one basic needs. Okey, memenuhi keperluan asas seseorang. Memenuhi keperluan asas adalah syarat yang sangat penting sebelum mengenakan zakat ke atas pendapatan. Orang yang mencapai nisab tetapi tidak memenuhi keperluan asasnya tidak dikenakan zakat. Yang ketiga adalah memenuhi nisab. Minimum amount liable to zakah. Okey, terdapat kesepakatan di kalangan sarjana Muslim bahawa zakat pendapatan dapat dikira seperti berikut. Okey, 2.5% dari jumlah pendapatan bersih tahunan setelah pembelanjaan keperluan asas sebenar ditolak yang melebihi nisab. Asas sebenarnya pembelanjaan keperluan merangkumi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pengangkutan dan pembelanjaan perubatan dan kewajipan kewangan seperti hutang tertunggak dalam tahun yang sama sahaja. Okey. Yang keempat, completion of haul. Menurut Dr. Yusuf Al-Qadawi, dalam bukunya di dalam Fiqh Al-Zakah, disediakan banyak bukti yang menyokong amalan pemberian zakat daripada gaji pada masa awal Islam. Okey, lebih-lebih lagi pandangan Al-Qadawi mengenai pembayaran zakat pendapatan sama ada gaji pendapatan profesional atau pulangan modal yang dilaburkan selain perdagangan seperti penghantaran, kapal terbang boleh kenakan zakat seperti yang diterima tanpa syarat selang 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarah Amira Nadira binti Syarizin. My nickname is Sarah. My student ID is 19BB05002.
Today I would like to present how to calculate zakat on income based on first method. Mr. Adam is media celebrity. He is also a director of Self Magnet Training and Consultancy, Sdn Bhd. Until year 2019, he had written 5 motivational books and received royalty for the sale of the book. He married with Mrs. Howell and blessed with 3 children. He has a house for rental. The detail of the income and wealth for the year ended 31st December 2019 with their value are as follow. Okey, ini adalah annual income Mr. Adam per year. Dia adalah media celebrity TV Al-Hijrah, yang mana salary dia adalah RM60,000. Yang di bawah tu adalah income from employment and wages, iaitu allowance RM18,000. Yang di bawah tu adalah income professional and other self-employment income, iaitu royalties. Mr. Adam mendapat royalty sebanyak RM11,550 untuk setahun. House rental receive income from Al-Mustakhalat, iaitu RM10,800. Jadinya total untuk annual income Mr. Adam adalah RM100,350 setiap tahun. For the first method, we are only using gross income without any deduction. So the total gross income Mr. Adam per year is RM100,350. Kita akan darabkan dengan 2.5%. Jadinya amount of zakat per year yang Mr. Adam perlu keluarkan adalah RM2,508.75. The monthly payment RM2,508.75 kita bahagikan dengan 12 bulan. Jadinya Mr. Adam perlu keluarkan zakat pada setiap bulan adalah RM209.065. Hi, Assalamualaikum. My name is Nurul Anis binti Adnan. You can call me Anis. My matric number 19BB05003. So, I would like to present how to calculate zakat on income using second method. By using previous question, here is additional information yang akan digunakan untuk second method calculation. So, Encik Adam dan Puan Hawa mempunyai 3 orang anak, yang mana anak pertamanya Auni studying at UKM, then Iskandar bersekolah di SMK Bandar Baru Bangi Jalan 4, and last one Aisyah yang berumur 5 tahun. By using this formula, net income iaitu income a year tolak dengan allowable expenses per year times 2.5%. So here is employment income, yang mana total income Encik Adam pada tahun 2019. Pengiraan total gross income ini adalah sama dengan first method tadi, iaitu total income Encik Adam adalah RM100,350. Seterusnya, total gross income akan ditolak dengan expenses allowed deduction per year, yang mana ini adalah rate yang digunakan bagi tahun 2019. Part A, household kifayah limit. First sekali adalah self deduction, iaitu Encik Adam sendiri sebanyak RM11,300. Seterusnya, wife Encik Adam, Puan Hawa sebanyak RM5,000, diikuti dengan 3 orang anaknya, Auni yang masih belajar di IPT sebanyak RM6,850. Seterusnya, Iskandar yang berumur antara 6 hingga 17 tahun, allowed deduction sebanyak RM3,150. Dan akhir sekali, Aisyah dalam lingkungan umur 0 hingga 5 tahun adalah sebanyak RM1,450. So, total bagi part A adalah RM27,750. Part B, additional kifayah limit. Dalam bahagian ini, ia juga termasuk deduction for disabled children, chronic disease and child care cost. Bagi situasi ini, deductionnya adalah child care cost sahaja, iaitu sebanyak RM3,000. So, total gross income tadi tolak dengan part A dan part B,
kita akan dapat total net income sebanyak RM69,600. Mengikut pada nisab 2019 iaitu RM13,950, maka Encik Adam layak untuk membayar zakat on income pada tahun 2019 kerana pendapatan Encik Adam melebihi nisab tahunan. So, kita akan calculate amount zakat yang Encik Adam akan bayar pada tahun 2019. Total income per year Encik Adam RM69,600 darabkan dengan 2.5%. So, amount zakat per year Encik Adam adalah RM1,740 yang mana sebulan hanya RM145.